Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'. Tuan-tuan dan puan sekalian, Allah sayang kita lebih daripada Allah sayang Azhan, Allah sayang Zulina, Allah sayang ni mula-mula ni. Syukur kerana Allah sayang kita semua. Dia sayang kita, itulah nikmat yang paling besar dalam dunia ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Dan banyak orang bila dia Muhammad ibn Sirin diceritakan, suatu ulama besar tabi'in, dia berguru dengan sahabat-sahabat yang banyak, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dan banyak sahabat yang besar. Diceritakan dia ulama yang sangat dihormati dan disegani. Dia seorang peniaga dan orang yang paling kaya dekat tempat dia, Muhammad ibn Sirin. Satu hari dia ajarkan beberapa ayat. Dia kata, dengan baca ayat ni Allah akan bagi jalan keluar bagi segala musibah. Semua ayat Quran. Bila kita dianiaya, dizalimi, macam-macam orang takut kan, orang merancang, kita pun merancang. Perancangan Allah tu yang jadi. Macam sekarang orang katakan Presiden US begini, dia merancang, dia boleh buat begini. Tapi seluruh dunia ni Allah yang punya. Bila kita selalu dengar Nabi Ibrahim AS, Namrud nak malukan Ibrahim, buat api besar-besar, kumpul orang ramai-ramai. Ni ceritakan dalam Quran, kumpul ramai-ramai orang, semua nak bunuh dia, bapak dia pun nak bunuh dia. Api besar kumpul, nak malukan. Sebenarnya dia boleh ambil pisau, boleh bunuh terus Ibrahim. Tapi apa dia buat? Dia nak malukan Ibrahim dan nak malukan Tuhan Ibrahim. Malukan Tuhan Ibrahim, malukan Allah. Niat dia begitu. Dia hidupkan api besar-besar. Sekali bila campak Nabi Ibrahim AS dalam api, Allah perintahkan api yang besar, kulna ya na urukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api yang besar telah jadi sejuk dan sejahtera. Dan ramai-ramai orang yang tengok api itu telah sambut dan peluk Nabi Ibrahim AS. Dan ribuan telah masuk Islam. Sebab hina dan mulia ni di sisi Allah. Manusia sangka dia boleh tahan hidayat, tapi hidayat ni Allah yang punya. Sebab tuan-tuan sekalian, Muhammad ibn Sirin, apa jadi pada beliau? Dia sangat jujur berniaga, kalau satu dirham pun, kalau makanan yang syubhat pun dia tak akan jual. Satu dirham pun dia tak akan tersilap. Dia tak akan makan satu dirham dan tak akan biar orang lain curi duit satu dirham. Tapi suatu hari dia beli madu orang luar jual kat dia. Dia pun ambil, bukan sikit, 100,000 madu yang sangat banyak untuk satu negara punya bekalan. Tapi apa jadi? Tengah dia beli, takdir Allah ada binatang masuk. Bangun pagi, dekat madu tu ada binatang masuk. Sebenarnya dia boleh ambil sikit buang. Kalau tuan-puan macam ada satu bekas madu yang besar, yang sampai, tiba ada tikus masuk. Tuan-puan nak makan ke nak bagi orang lain makan? Macam mana, sanggup makan tak? Kita kata tak apalah, buang sikit bagi orang makan, kita kata kan. Tapi untuk kita makan tak? Kita pun mesti tak selera dah. Untuk orang kalau buang terus, jual ni rugi. Jadi apa dia buat? Muhammad ibn Sirin, untuk dia tak suka, untuk orang lain pun dia tak nak makan benda tu. Apa yang dia suka makan, dia jual kat orang. Apa yang dia tak nak makan, dia tak akan bagi kat orang lain. Apa dia buat? Dia pun terus akhirnya dia kena tangkap. Dia buang terus semua sekali madu tu, dan dia berhutang tak dapat bayar. Ringkas cerita, dia masuk penjara. Dan bila masuk penjara, dia tak berhenti, ajar macam-macam. Dia buat amalan-amalan. Ni amalan beliau ajar. Dia baca amalan ni, segala puji bagi Allah. Akhirnya orang ramai-ramai dengar Muhammad ibn Sirin dalam penjara. Dia sangat baik. Orang kat penjara pun sayang. Dia suruh balik tidur kat rumah. Dia kata, mana boleh, kamu dah langgar, jangan kamu langgar satu pun undang-undang ni kerana kamu nak sayang kat aku. Biar aku duduk dalam penjara. Muhammad ibn Sirin, kita balik dulu berehat. Tapi apa dia buat? Dia tak ambil kesempatan duduk dalam penjara. Dia baca amalan doa, segala puji bagi Allah. Ramai-ramai orang telah bayar hutang dia. Satu negara datang dan duit dia lebih banyak daripada sebelum yang dia ada. Orang masukkan akaun dia. So masalah dia selesai. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, saya nak kongsi tuan-puan,
Ada orang jumpa saya selalu, kadang-kadang dia kata dia kena sihir, ada yang kata dia kena begini, keluarga dia begini, ujian datang, orang anaya zalimi dia. Tuan-puan sekalian, bila terjadi semua ni, kita sentiasa ingat baca 7 ayat ni. Sangat besar kesan dia. Sampai orang yang murung, selalu orang yang murung, stres yang tak amat sangat murung ni, penyakit juga, kena jumpa doktor. Terus dapatkan doktor, sekretaris, ujian banyak. Kadang dalam keadaan ni rumah tangga macam-macam hal, suami isteri bekerja, masa pun dah tak ada, lepas tu tak memahami, tak menyayangi, dengan masalah keluarga, kawan-kawan berniaga, semua je nampak duit jadi kelabu mata, kawan-kawan baik pun kita anaya, zalimi. Tuan-puan sekalian, saat begitu rasa macam tersepit, tak jalan keluar, tuan baca doa ni, 7 ayat ni munjiat. Dia kata 7 kali pagi, 7 kali petang. Antara ayatnya 7, saya baca 1. Bismillahirrahmanirrahim. Kullai yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Yang ni surah At-Taubah. Surah At-Taubah ayat 51. Kullai yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Tidak sekali-kali, kata kau Muhammad pada umat kamu, tak sekali-kali akan menimpa suatu pun melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Dialah pelindung penyelamatkan kami, dan dengan kepercayaan itu Allah jugalah hendaknya orang-orang beriman bertawakal. Ada 7 ayat. Ayat kedua saya tulis, saya mudahkan dalam manzil yang saya kumpulkan ni, dan saya tulis ada 7 ayat. Yang kedua surah Yunus ayat 107. Ketiga surah Hud ayat 6, dan kemudian surah Hud ayat 56. Semua kalau tuan-puan baca makna je, kita punya sedih tu pun dah hilang. Kullai yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Sesungguh tak akan menimpa kami apa yang ditakdirkan dan ditentukan Allah buat kami. Surah Al-Ankabut seterusnya ayat 60. Kemudian surah Fatir ayat 2. Kemudian surah Az-Zumar ayat 38. Jadi tuan-puan sekalian, mulakan baca, mudah-mudahan Allah SWT jaga kita dan beri jalan keluar bagi segala musibah. Baca ayat tu setiap pagi dan petang. Kemudian setiap makna dia tuan-puan tengok, makna ayat Quran ni tuan-puan tengok makna dia, tuan-puan baca satu-satu. InsyaAllah banyak faedah dia. Saya ada 2 buku ni, tuan-puan dapat satu ni RM5 je, ni RM5, ni RM5, RM10. Ada 2 buku doa yang saya pernah kongsi sebelum ni, yang kuning ni, RM10 je. Tuan-puan boleh WhatsApp kita nanti, tak kisah. Tuan-puan boleh cari, boleh type dekat internet pun, ayat munjiat salah satu yang saya letak dalam tu. Tuan-puan sekalian, ingat baik-baik, kalau Allah nak beri kita bahagia, tak ada siapa boleh bagi kita derita. Satu dunia nak bagi kita hina, sedih. Allah muliakan kita, tak ada siapa boleh bagi kita hina, sedih. Sebab hina, sedih, semua daripada Allah. Dia datangkan segala-galanya. Selain daripada Allah, tak boleh buat apa-apa. Kita orang beriman, dalam Quran kata, tak takut selain daripada Allah. Jangan takut selain daripada Allah. Jangan letakkan anak-anak takut pada Allah. Saya budak-budak sekolah rendah tanya saya, Ustaz, habislah kita semua, mereka dah jahat dah. Budak-budak kecil-kecil sekolah rendah tanya, mungkin dengan mak bapak dia berbual, habis kita semua. Saya kata semua tu betul, tapi kita sebagai orang Islam, apa tugas kita? Dakwah lagi, yakin pada Allah. Saya selalu beritahu anak-anak, raja-raja, menteri, presiden, kerajaan-kerajaan Amerika, China, tak ada kuasa. Yang berkuasa Allah. Selain daripada Allah, tak boleh buat apa-apa. Berkumpul semua raja-raja yang zalim, nak anaya mana-mana orang, takkan tak anaya, melainkan apa ditentukan dan dikhenaki oleh Allah. Berkumpul semua makhluk dalam dunia nak beri hina pada satu orang, Allah muliakan dia, tak ada siapa boleh hina dia. Allah hina satu orang, tak ada siapa boleh bagi mulia. Semua sistem manusia ni dalam genggaman Allah. Apa yang Allah khendaki pasti terjadi. Ada satu alim dekat tanah Arab ni, satu hari satu guru dia meninggal dunia kat India. Dia nak balik, tak ada flight, hari tu cuti. Hari lahir ni cuti, tak ada. Dia semai hajat, raja datang bagi kapal terbang dia, untuk dia bagi dapat mudahkan dia, ada ni tumpang, boleh balik, boleh ziarah orang alim tadi. Orang dulu dengan minta pada Allah, Allah selesaikan masalah dia. Ada satu orang alim nak buat dakwah satu tempat, tak lebih tahu tuan-puan kat mana. Guru saya pergi berdakwah satu tempat, sampai ke airport, dia tak boleh masuk negara tu. Sebab biasalah kadang-kadang sikit-sikit je di blacklistkan lah begini. Dia sampai je ke airport, Allah buat airport tu blackout. Sebab semua dalam genggaman Allah. Nama pun hilang, sebab semua dalam genggaman Allah. Manusia punya sistem. Dia boleh suka siapa dia nak suka, dia boleh tak suka siapa dia tak suka. Tapi siapa yang Allah suka, itulah sebenarnya orang yang disukai.
Kalau Allah tak suka siapa-siapa, itulah yang tak suka sebenar-benarnya. Orang suka ke tak suka kita, kita tak payah heran sangat. Sebab dia punya maaf, kencing berak dia pun Allah yang urus. Diri dia pun Allah yang urus. Jadi kita tak payah heran dengan pujian dan kejian siapa-siapa. Sebab yang penting, apa kata Allah tentang saya, apa pandangan Allah kepada saya, dan itu yang menentukan hidup kita yang sebenar-benar. Jangan terkesan siapa. Tak ada siapa lebih kita mati, atau keluarga kita mati, atau kita dizalimi, dianiaya, orang kata begini. Tak. Kita tak akan mati melainkan Allah tentukan. Tak akan tercepat sesaat, tak akan terlambat sesaat. Tiada yang boleh beri bahaya pada saya dan tuan-puan melainkan Allah. Tiada yang boleh bagi derita pada kita, pada saya dan tuan-puan melainkan Allah. Tiada saya boleh beri bahagia. Orang putus cinta, gagal hidup saya. Sebegitu dia, tak ada yang boleh beri bahagia, derita selain daripada Allah. Apa yang Allah khendaki, itu saja yang terjadi. Apa yang Allah tak khendaki, pasti tak terjadi. Semua milik Allah. Ulang-ulang beritahu pada anak. Hari nampak anak tengok artis hebat, terkesan. Bukan salah artis tu. Artis tu baik, orang yang soleh, salehah, Allah sayang, mendidik Islam. Tapi hati kita dan anak kita tak boleh terkesan selain pada Allah. Beritahu kat anak kita, artis-artis, ustaz-ustaz ke apa semua, tak ada kuasa. Tak boleh bagi hina, tak boleh bagi mulia. Bagi hina dan mulia hanya Allah SWT. Ni semua tak boleh buat apa-apa. Dapat jumpa ke tak dapat jumpa, yang beri semua Allah. Dapat bergambar ke tak bergambar, semua makhluk. Yang bagi kita hina mulia, Allah SWT. Beritahu kat anak kita tengah jalan, nampak polis, kita pakai seat belt bukan sebab polis, sebab perintah Allah, supaya jaga keselamatan diri kita. Kita pakai seat belt, bawa baik-baik, bukan sebab polis, sebab kerajaan. Kita buat sebab Allah. Beritahu pada anak kita, kerajaan Malaysia, polis, menteri-menteri, semua dia berusaha jaga, dia tunaikan perintah Allah untuk sukakan Allah. Kita nak sukakan Allah, kita jangan takut selain daripada Allah. Kita buat sebab Allah. Kita tarik tali ni bukan sebab polis, tarik sebab keselamatan kita. Kalau kita buat untuk polis, kita yang takut polis. Polis pun tak boleh buat apa. Dia pun sama macam kita juga. Sama juga pelajar. Jawab periksa bukan sebab takut cikgu, bukan sebab takut anak murid, sebab takut Allah. Beritahu kat anak-anak, nak jangan takut dengan ayah. Ayah pun makhluk macam korang juga. Tak boleh buat apa-apa. Ayah makhluk. Ni anak bapak tunjuk. Kau bergaduh-gaduh, perumuk besar, perumuk bapak lagi besar. Mak kata, kau bergaduh, kalau mak jerit kan pecah telinga kau semua sekali. Beritahu kat anak, nak jangan takut dengan mak dengan ayah. Jadi baik, jadi soleh kerana Allah pandang, untuk suka ke Allah. Sebab Allah sayang. Belajar sungguh bukan sebab orang kata. Belajar sungguh sebab perintah Allah. Nak buat dakwah seluruh dunia. Jangan terkesan selain daripada Allah. Selain daripada Allah, tak boleh buat apa-apa. Ni mafhum kalimah. Ni dakwah Nabi-Nabi. Semua Nabi-Nabi cakap yang sama. Qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Ulang-ulang beritahu pada semua. Tuan-puan cakap macam ni, iman terbina. Saya ingat seorang alim, seorang Haji Zulkifli Yaakob. Dulu bekas JKR. Daripada kecil saya kenal dia. Dia pergi mana-mana, saya pernah dekat jalan jam ni, tiba-tiba dia boleh turun. Dia boleh turun daripada tengah ni, dia turun di dakwah satu kereta. Beritahu Haji, semua jumpa Bangladesh tengah jaga tol dekat Petronas. Kalau tak dakwah, bukan dia. Beritahu malu tak ada kuasa, Allah berkuasa. Allah bagi bahagia selain daripada Allah. Tak boleh buat apa-apa. Duit dia cakap laju macam tu lah. Saya ulang dia cakap, duit harta tak boleh bina kehidupan kita. Allah bina kehidupan kita. Hospital, doktor tak boleh bagi sihat. Allah bagi sihat. Kita berusaha pergi hospital, jumpa doktor, perintah Allah, untuk suka ke Allah. Tapi yang bagi sihat, bagi derita, bagi suka hanya Allah. Selain daripada Allah, tak boleh buat apa-apa. Yang terkesan selain daripada Allah. Ni semua nampak besar. Ni bom atom, nuklear, tak ada kuasa. Yang berkuasa Allah. Apa yang Allah khendaki, itu saja yang terjadi. Apa yang Allah tak khendak, semua tak terjadi. Saya pernah ada masalah hidup. 2 kali saya jumpa di tengah malam. Saya tengok di tengah dakwah, siapa pula dakwah orang ni. Saya tak nampak, saya tengah gelap-gelap. Dia peluk saya. Dia kata, Ibit, makhluk tak ada kuasa, Allah berkuasa. Tak ada siapa boleh bagi bahagia, tak ada siapa boleh bagi derita selain Allah. Tak ada siapa boleh bagi susah, tak ada siapa boleh bagi senang melainkan Allah. Dia cakap tu, semua sedih saya hilang. Maksud saya tak ada kerja, duit pun tak ada, baru hilang kerja. Nak beli susu anak pun tak ada. Tapi bila dia peluk saya kata, Ibit, duit tak ada kuasa, Allah kuasa. Selain daripada Allah, tak boleh buat apa-apa. Jadi tu anak kita yang terkesan selain Allah. Dulu, hari ni, selamanya dia jaga kita, tak berhenti-henti. Siang malam dia pelihara kita, dia sayang kita, dia berkuasa. Jangan peduli apa orang kata kat kita. Apa yang Allah kata tu sudah benar. Kita hidup untuk Tuhan kita, kita mati pun untuk Tuhan kita. Jadi siang malam kita kena puji Allah. Satu dunia besarkan kuasa, duit, harta siang malam. Kita orang Islam tak besarkan duit, kuasa. Kita besarkan Allah. Allah yang buat. Jangan terkesan selain Allah. Hati kita kecil, tapi kita cuma nak letak Allah yang jadikan kita. Kebesaran dia, kehebatan dia, kekuatan dia. Jangan terkesan selain pada Allah. Orang baru kerja kena hina, kena marah dengan bos yang malam, dia putus asa. Saya kata kat anak-anak muda yang baru kerja, jangan hilang semangat. Kita bekerja sungguh-sungguh, rajin, teguran yang baik kita ambil. Tapi jangan terkesan selain daripada Allah. Sebab dia yang jadikan kita.
Dulu, hari ni, selamanya. Dia jadikan kita. Semua orang kata tak ada duit, mati, habislah kita. Tak ada duit, habislah, mati kita. Cakap ke orang ni, dulu, hari ni yang kita bukan duit Allah. Kita berusaha sebab perintah Allah, bekerja sungguh-sungguh, cari duit rajin kerana perintah Allah. Tapi bukan duit yang pelihara kita. Yang hidup mati kita Allah. Walaupun bumi pada tembaga, langit daripada besi, daripada logam, tak turun hujan, tak keluar tumbuh-tumbuhan, Allah boleh hidupkan saya tanpa semua sekali. Sebab Allah berkuasa atas segala sesuatu. Biar kita, jangan kita ada orang tengah sakit, orang jumpa dia, abang sakit ni sebab buatan orang. Abang sakit ni sebab orang buat. Orang kata kat dia, abang sakit ni sebab orang buat. Dia pun percaya. Orang dekat buat. Dia pun percaya orang dekat buat. Dia mati dalam keadaan yakin orang bagi dia mati. Tak ada yang boleh bagi kita mati melainkan Allah. Jumpa orang sakit, bagi dia amalan, bagi dia doa. Jangan kita jumpa orang sakit, bagi dia fitnah, beritahu dia kena buat ni, kena buat. Tak ada siapa boleh beri buat apa pada kita melainkan Allah. Macam mana orang yang kencing berak dia, kalau dia sendiri pun tak boleh nak urus, macam mana orang ni boleh beri bahaya kat kita? Macam mana orang yang dia punya sesama yang buat aturkan bersin, makanannya hadamkan dalam perut, darah dia yang mengalir pun Allah. Macam mana orang ni boleh beri bahaya pada kita? Satu orang nak perempuan nak bunuh diri, saya jumpa tengah nak bunuh diri. Dia sedih sebab boyfriend dia tinggal. Saya kata, dek, daripada dulu sampai ni Allah jaga, sebab kenal dia 2 tahun, awak kata tak ada dia mati. Siapa bagi hidup mati? Allah. Allah yang bagi hidup mati. Kita yang rosak diri kita dengan dosa, kita kata tak ada dia, matilah saya. Tak. Dia ada ke dia tak ada, yang bagi saudari adik ni hidup tak hidup Allah. Daripada dulu sampai sekarang jaga kita Allah. Yang terkesan selain Allah. Jangan peduli apa nak kata tentang kita. Peduli apa yang Allah nak tentang kita. Jangan peduli dengan pujian orang, kejian orang. Saya cakap untuk diri saya dan tuan-puan sekalian, habis hidup kita asyik tanya, apa orang nak kat saya? Apa kata orang kat saya? Tapi pernah tak kita hidup melangkah tanya, wahai Allah, apa yang kau nak daripada saya sekarang? Pernah tak sekali dalam hidup tanya, ya Allah, apa yang kau nak daripada saya sekarang? Untuk tuan-puan sekalian, berusaha untuk didekatkan diri kita kepada Allah SWT. Belajar yakin kepada Allah. Ni asas pada agama. Yang lain kurang boleh dimaafkan. Tapi kalau keyakinan kita pada Allah rosak, kita rasa dia lebih besar, lebih berkuasa selain Allah, iman kita rosak. Kita orang beriman boleh buat apa saja. Seluruh dunia ni Allah punya dengan kehendak dia. Jumpa anak-anak, dakwah anak, tengok anak terkesan, tengok kereta besar. Kita pun tak salah tuan-puan nak beli kereta paling besar. Beritahu kat anak kita, kereta besar tak bagi mulia. Yang bagi mulia Allah. Walaupun kita buat kereta besar, usaha kita baik, sempurna, dengan niat nak mudahkan perjalanan, nak khidmat mak ayah, bagi mak ayah gembira, nak seronokkan keluarga, tak apa. Nak jalan jauh, tapi kita beritahu kereta besar, kereta kecil, mahal, murah, semua sama, besi buruk je. Yang bagi bahagia, mulia, hina cuma Allah. Kita orang Islam tak mulia kerana kenderaan kita. Dekat US, ada satu orang berjalan tengah dia berjalan, dia naik kereta. Tengah dia naik kereta, bawa kereta mula Ferrari bawa. Tiba-tiba orang turun. Orang ingat siapa? Semua orang ikut kereta. Awal-awal orang beli. Sekali turun-turun, nampak kasut mahal, semua iring kiri kanan, motor besar-besar. Tuan-puan tahu apa yang bawa? Orang kaya tu saja nak tunjuk, yang turun-turun tiba-tiba chimpanzee. Yang bawa chimpanzee, orang kata lah chimpanzee. Jadi saya nak beritahu tuan-puan, zahir ni tak boleh menutup diri kita yang sebenarnya. Maaf kalau chimpanzee lah kita. Yang sebenar diri kita nilai ialah innallaha la yanzuru suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tak tengok, innallaha la yanzuru suwarikum. Allah tak tengok rupa paras kan, putih, hitam, ada jerawat, tak ada jerawat, hidung mancung, hidung kemek, mata kecil, mata besar, kemas ke tak kemas, muka begini, muka begini, muka ada penyakit ke tak ada penyakit. Di sisi Allah semua sama. Dia yang buat. Dia buat pasti sempurna. Dia jumpa anak saya, kata anak saya begini, cacat, dia sedih, kecewa. Dia kecewa hidup, kenapa Tuhan buat macam ni. Saya tuan-puan, orang kenal Allah tak tengok apa yang dia dapat, tapi dia tengok siapa yang beri. Yang beri ni Allah sempurna. Orang bercinta, benda tu murah, tapi dia beri daripada hati yang ikhlas, lebih berharga daripada yang besar-besar. Tuan-puan tengok orang yang ada miliki semua dalam dunia. Saya cuba tuan-puan tanya dia, tuan-puan tengok sendiri, mereka bahagia tak? Banyak orang yang miliki semua, akhirnya mereka tak dapat bersama. Anak-anak pun terbiar. Sebab bukan tu bahagia.
Turun-turun tadi saya kata tujuan untuk chimpanzee. Jadi siapa diri kita yang sebenar. Luar ni tak boleh tutup kita. Duit ni tak boleh tutup kebahagiaan rumah tangga kita. Rumah besar, kenderaan. Yang beri bahagia ni cuma Allah. Agama dalam diri kita. Innallaha la yanzuru suwarikum wa amwalikum. Allah tak tengok rupa paras kamu, wa amwalikum, harta benda kamu, sebab dia yang beri. Allah tak heran. Walakin yanzuru, melainkan Allah lihat qulubikum, hati kamu yang baik, hati kamu yang ikhlas, wa amalikum, dan amalan kamu. Jadi tuan-puan sekalian, untuk tu berusaha beramal dalam kehidupan ni, bawa keluarga pada perintah Allah, sunnah Nabi SAW. Moga Allah terima. Maaf panjang ni. Dan insya-Allah tuan-puan, ada program nanti cuti sekolah 3 hari 2 malam, Prokit Kembali Iman dan Solat. Tuan-tuan boleh daftar anak ramai, bawa keluarga jumpa kat sana. InsyaAllah banyak faedah dia untuk bina iman dan solat. Siang kita belajar suasana dakwah, kebesaran Allah. Malam bina doa, nangis. Ni aku kata orang Islam. Walaupun umur 9 tahun anak tuan-puan, bila iman terbina, hantar kat Amerika, Amerika pun bergegar. Ada pelajar Malaysia pergi Korea, Islam ke Korea, kilang tak ada semayang, kilang je tempat sembahyang Jumaat. Pelajar Malaysia pergi sana sebab bersama dia Allah. Dunia tak boleh buat apa-apa. Kemudian ni saya ada dua buku doa yang saya kongsi tadi. Munjiat Sebitu Awal dalam buku Manzil ni, dalam buku doa ni, RM5. Tuan boleh ni dapatkan. WhatsApp 03 2984 984 03. Mudah-mudahan ya sebab kebaikan dan hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.